So kita mulakan dengan tutorial nomor 1 di sini. Velocity component of the fluid flow are given as this one. Using the fundamental definition of stream function, examine whether this velocity component represent a physical possible two-dimensional flow. B. The velocity potential function for an incompressible two-dimensional flow is expressed as this one. And show that the streamline and the potential line intersect orthogonally at the point 2, 2. Okay. So ini adalah beberapa contoh final exam yang saya tunjukkan di sini. So kita pergi melihat perkara ini. Pertama, so from the continuity equation for polar coordinate, we know that this one, kita telah tahu bahawa polar coordinate, continuity equation of polar coordinates yang ditunjukkan di dalam slide, dan kita dapati bahawa apabila kita masukkan nilai UR dan U theta, so di sini kita kata ada UR dan U theta berdasarkan daripada soalan di sini, tetapi di dalam soalan ini dia beri DUR over DR. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita bezakan UR di sini dan kita masukkan di dalam equation. Dan apabila kita dapati bahawa nilai tersebut tidak memberi nilai kosong, oleh itu kita kata bahawa because the continuity equation is not equal to 0, therefore the velocity component cannot represent physical possible two-dimensional flow. So ini kerana continuity equation memastikan bahawa aliran tersebut adalah nyata, maksudnya boleh berlaku, kerana continuity equation ini dia reflect kepada conservation of mass, maksudnya keabadian jisim. Okay, seterusnya, it is given that the velocity potential is V sama juga dengan X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kemudian kita cuba untuk mengeluarkan nilai U daripada nilai V tersebut. So, jadi kita boleh dapati bahawa U sama dengan 2X dan V sama juga dengan negatif 2Y. Kemudian daripada velocity component tersebut, saya harap pelajar boleh tengok tutorial sebelum ini. Daripada velocity yang kita ada, kita boleh mencari nilai psi. So daripada nilai psi tersebut, maksudnya sekarang ni daripada V kita boleh dapatkan nilai U dan V. Kemudian daripada nilai U dan V ini kita tentukan semula nilai psi yang ada. Okay, so kemudian kita daripada equation ini dy dx untuk psi, maksudnya dy dx untuk psi di sini. So kita darabkan dengan dy dx untuk v, yang ini boleh lihat tutorial, maksudnya kita base kepada equation yang ada. So kita boleh dapat ia sama dengan negatif 1. Oleh itu kita boleh mengatakan bahawa nilai ini, nilai ini dia adalah intersect ataupun dia perpendicular di antara satu sama lain. Kita lihat tutorial nombor 2. What is stream function? B. A stream function is given by the expression psi equal 2x cubed minus y cube, determine the velocity at point P, 3, 1. C. A source with strength 0.2 meter cube second meter and vortex with strength 1 meter cube second meter are located at the origin. Determine the equation for velocity potential and stream function. Velocity component at x equal 1 and y equal 0.5 meters and sketch the flow field. So ini adalah soalan untuk tutorial nombor 2. Walau bagaimanapun, untuk soalan A, apa itu stream function, saya harap pelajar boleh membaca buku teks ataupun mencari jawapan daripada kuliah saya. Idea mudahnya sahaja ialah stream function ialah satu mathematical equation yang reflect kepada flow path sesuatu molekul. Okey. Itu sebenarnya idea asal ataupun kita kata penerangan berkenaan stream function di dalam ayat yang mudah. Okey, membawa maksud stream function tersebut, kita kata
adalah mathematic expression ataupun mathematic equation yang menunjukkan perjalanan sesuatu molekul mengalir di dalam sesuatu sistem. Okey, so yang kedua, kita diminta untuk mengira apakah velocity at point 31 berdasarkan nilai psi yang kita ada. So, apa yang perlu kita buat ialah jika diberi nilai psi adalah seperti ini, kita boleh mengira nilai velocity daripada Cauchy-Riemann equation dengan menggunakan rumus ini. Kita dapat nilai negatif 3y square, negatif 4x. Kita masukkan dengan koordinat. So, kita ada 3, 1 di sini. So, 3 adalah x dan 1 adalah y. So, kalau kita masukkan, kita boleh dapat u bergerak dengan negatif 3 meter per second dan v bergerak dengan 12 meter per second. So, daripada kedua had laju tersebut, sebenarnya kita boleh lagi mengira had laju paduan. So, maksudnya kita ada u kuasa 2 campur v kuasa 2 square root, kita boleh dapat had laju paduan. So, di sini dia minta untuk mencari velocity at point 31. So, kita boleh anggap pada point tersebut, kita kata had laju u adalah negatif 3, maknanya pada arah negatif paksi x, dan had laju v adalah negatif 12, maksudnya pada arah negatif y. So, oleh itu had laju paduan akan berada di sini. So, untuk mengira had laju paduan, so saya rasa pelajar faham u kuasa 2 campur v kuasa 2 square root sama dengan had laju paduan. Okey, kemudian kita diminta untuk mencari soalan seterusnya. Kita diberi source with strength 0.2 dan diberi vortex strength 1 di sini, dan kita diminta untuk mencari velocity potential dan stream function. So, di sini membawa maksud adalah combination. So, kita ada source di sini dan kita ada vortex. Vortex membawa maksud dia berputar. Okey, vortex, dan kita ada source di sini yang bergerak secara tegak. So, apa yang kita buat di sini ialah kita gabungkan di antara source dan vortex. So, jadi kita tahu source adalah seperti ini. So, kita ada negatif Q per 2 pi ln R. Soalan pertama adalah untuk mencari phi combination. So, jadi kita gabungkan negatif Q per 2 pi ln R tolak gamma theta per 2 pi. Kemudian kita masukkan nilai koordinat. So, kita boleh dapat Q sama dengan masukkan nilai Q sama dengan 0.2 dan masukkan nilai gamma sama dengan 1. So, kita boleh dapat rumus tersebut adalah seperti ini. Okay. So, kemudian kita diminta untuk mengira psi combination. So, idea dia sama sahaja. Kita gabungkan kedua-dua psi combination tersebut. So, kita ada m theta over 2 pi campurkan dengan gamma per 2 pi ln theta. So, di sini boleh saja nak letak positif, boleh nak letak negatif sebenarnya. So, kalau katakan ini adalah skema jawapan yang saya terima adalah positif. So, kalau pelajar nak letak negatif pun sebenarnya boleh, kerana ia hanya menunjukkan arah putaran vortex sahaja. So, kalau katakan kita melihat dalam keadaan positif, so katakan dia positif, so kita campurkan dan kita ada equation untuk psi combination seperti ini. So, kemudian kita kata kita perlu mencari velocity komponen pada point 1,0.5. So, pada point ini membawa maksud x sama dengan 1 dan y sama dengan 0.5. Oleh itu, kita boleh mengira nilai radiusnya adalah 1.12 meter square kerana r kuasa 2. So, maksudnya kita kena square root kan untuk dapat nilai radius. So, daripada psi combination ini, okey, daripada psi combination kita menggunakan Cauchy-Riemann equation, kita boleh mengira nilai u, kita masukkan koordinat ataupun nilai r tadi, kita boleh dapat 0.028, dan daripada v kita boleh dapati bahawa v adalah negatif 0.89 meter per second.
So and then kita kata kita boleh sketch perkara tersebut. So idea dia ialah untuk aliran source ia adalah bergerak secara jejari. Okey, so kita boleh dapat seperti ini. Tetapi untuk vortex, okey, sekiranya kita membuat ia berpusing pada sebelah kiri di sini, kita letaklah simbol negatif. Tetapi anda kata kita buat dia pusingan dia adalah sebelah kanan, maknanya clockwise, kita letaklah positif. So tadi kita menggunakan idea positif. So di sini ada sedikit terbalik je pergerakan dia. Kalau positif maksudnya kita ada source bergerak macam gitu, dan kita ada campurkan dengan vortex yang bergerak yang bergerak clockwise. So dia akan menghasilkan satu aliran adalah seperti ini. Maknanya dia akan berputar seperti ini. Okay, so maksudnya aliran keluar, tetapi seolah-olah ada elemen yang menolak dia ke arah clockwise. Okay, so jadi dia akan bengkok sedikit. Okay, saya harap pelajar boleh imagine combination yang berlaku. Okay, untuk dalam soalan ini tidak menjadi masalah sekiranya pelajar meletakkan nilai negatif untuk vortex. So ini adalah contoh di mana kalau kita membuat simulation, kita mungkin akan mendapat aliran seperti ini.